sayur. Makan sayur. Tidak, tak nak makan sayur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan agar anda semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis sayuran, iaitu bayam. Bayam adalah sejenis sayuran berdaun yang paling biasa ditemui di Malaysia. Ia dikatakan memang berasal dari Asia Tenggara. Pokoknya tidaklah setinggi mana, hanya 20 hingga ke 30 cm saja. Benihnya boleh ditabur secara terus ataupun disemai. Bagi petani berskala besar, benih bayam biasanya ditabur terus. Penanamannya tidaklah lama, ni antara 3 hingga ke 4 minggu. Setelah itu, bayam boleh dicabut dan dikutip hasilnya. Negeri Johor adalah negeri pengeluar bayam utama di Malaysia. Tak banyak jenis masakan yang melibatkan bayam, tetapi semua masakan yang melibatkan bayam amat menyelerakan. Kebiasaannya, bayam ini akan dimasak rebus ataupun dengan nama lainnya masak bening. Selain itu, bayam juga dimasak tumis. Ada juga di setengah tempat bayam ini dimasak lemak ataupun tumis bersantan. Bayam ini mempunyai rasa yang lazat dan juga menyelerakan, lebih-lebih lagi kepada peminat sayur-sayuran. Penulis ingin kongsikan 2 kisah yang berkaitan dengan bayam. Mari kita saksikan. Dikatakan cerita raja ini sangat popular di utara tanah air. Cerita yang diturunkan secara lisan sejak turun-temurun ini menceritakan bahawa raja ini pulang daripada berburu. Kemudian kerana terlalu lapar, raja ini menyantap nasi berlaukkan sayur bayam. Yang mana kita tahu sayur bayam tersebut sudah tercampur dengan darah tukang masaknya. Oleh kerana masakan sayur bayam ini terasa lain, maka raja ini pun menyoal siasat tukang masaknya. Setelah mengakui kesalahannya, tukang masak ini telah pun dititahkan oleh raja untuk menyediakan hidangan sayur bayam yang bercampur dengan darah manusia. Selepas daripada itu, keamanan di negeri tersebut menjadi seperti mimpi di siang hari. Raja semakin zalim. Habis semua banduan dipancung. Rakyat juga menerima tempias daripada ketagihan raja ini. Akhirnya raja ini disingkirkan dan hidup seorang diri di dalam hutan. Bagi kanak-kanak era 80-an dan 90-an, tidak perlulah diperkenalkan watak ini. Secara umumnya, Popeye ini adalah karakter komik yang diangkat ke dalam bentuk kartun. Ia mengisahkan Popeye yang selalu dibuli oleh Pluto kerana meminati Olive. Setiap kali dibuli, Popeye akan makan bayam untuk mengalahkan Pluto. Di sebalik kisah Popeye ini, karakter Popeye itu sendiri berjaya mempengaruhi kanak-kanak untuk makan sayur supaya menjadi lebih kuat dan sihat. Berikut adalah jenis-jenis bayam yang biasa ditemui di Malaysia. Mari kita saksikan. Berikut adalah beberapa khasiat bayam pilihan penulis. Mari kita saksikan. Mencegah penyakit diabetes kerana kandungan antioksidannya yang boleh menurunkan kadar glukosa dalam badan. Dapat mencegah penyakit barah kerana kandungan klorofilnya yang mampu mencegah pembentukan sel-sel barah. Mengurangkan risiko asma kerana kandungan beta-karotinnya. Mampu mengurangkan tekanan darah kerana kandungan kaliumnya yang mampu mengimbangi kandungan natrium dalam tubuh. Memperkuatkan tulang kerana kandungan vitamin K. Membantu sistem pencernaan kerana kandungan seratnya yang tinggi.
mencantikkan kulit kerana adanya kandungan vitamin A, membantu pesakit anemia kerana ia mengandungi zat besi yang tinggi. Selain itu juga bayam disyorkan untuk ibu-ibu mengandung, mereka yang mempunyai masalah ginjal dan juga mereka yang menghadapi demam panas. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik tentang bayam pilihan penulis. Mari kita saksikan. Bayam juga menghasilkan bijirin yang boleh dimakan. Bayam adalah tanaman penting bagi orang Aztec, baik untuk makanan ataupun ritual keagamaan. Ia juga digunakan sebagai pewarna semula jadi. Turut dijadikan teh, merujuk kepada herba. Bukan semua jenis bayam boleh dimakan. Ada juga yang dianggap sebagai rumput. Penulis suka mengetengahkan konsep yang dibawa oleh Popeye, menggunakan karakter kartun untuk mempengaruhi kanak-kanak untuk makan sayur. Ia juga mendapat perhatian daripada pihak Les Copak Production, di mana kita boleh lihat ada beberapa episod Upin dan Ipin makan sayur. Di Indonesia pula, animasi Nusa ada juga mengetengahkan episod makan sayur bayam. Setakat hari ini, tidak ada satu animasi pun yang mengetengahkan sayur sama seperti Popeye. Semoga pada masa akan datang akan ada animasi seperti Popeye yang suka makan sayur untuk lebih tenaga. Itu saja untuk siri kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.